Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, pertama kali cikgu nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang telah join kelas cikgu secara Google Meet pada hari Isnin yang lalu. Okey, kenapa cikgu nak kamu join Google Meet cikgu? Untuk kelas matematik, untuk belajar matematik, dia lebih mudah kalau kita ada interaksi. Okey? Memang cikgu boleh bagi video, tapi kadang-kadang kamu tak faham, betul tak? Okey, bila cikgu buat video, cikgu tengok ramai yang PM cikgu tak faham. Jadi, bila cikgu buat Google Meet, kamu masuklah. Masuk kelas. Bila masuk kelas, cikgu boleh terang macam mana. Okey, cikgu harap minggu depan, sebab mulai minggu depan kita akan buat Google Meet untuk kelas matematik lah. Sebab cikgu akan bimbing kamu. Okey, macam mana nak faham satu-satu tajuk matematik. Sebab makin lama tajuk kita makin susah tau. Okey, hari ni kita nak belajar kemahiran vocational spesifik iaitu pembuatan roti. Okey, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini ialah kaedah dalam penyediaan roti. Okey, apa kaedah dalam penyediaan roti? Apa yang cikgu nak kamu tahu? Pada akhir pembelajaran kamu tahu tentang ada dua kaedah dalam penyediaan roti. Okey, ada dua kaedah dalam penyediaan roti. Baik, kita tengok kaedah yang pertama ialah kaedah lurus. Okey, apa itu kaedah lurus? Okey, cikgu nak ucapkan tahniah juga pada murid yang masuk kelas cikgu untuk buat roti. Iaitu Iman, King, Diana, Atika. 4 orang tu je. Yang lain tak ada. Tak tahu pergi mana. Cikgu call tak angkat. Udin janji nak masuk, tak masuk pun. Tasha call tak angkat. Okey? Okey, kalau kamu rasa kamu nak pandai, kamu ikutlah kelas cikgu kan? Okey, Is lagi langsung hilang, entah ke mana, cikgu tak jumpa pun dia. Call tak angkat. Okey? Cikgu harap kamu teruskan belajar. Kita belajar sikit-sikit tak apa. Okey? Yang penting kamu jangan tinggal. Okey? Kalau kamu tinggal, kamu lupa. Okey, kaedah penyediaan roti yang pertama adalah kaedah lurus. Kaedah lurus ni apa? Okey, kaedah lurus ni, maksud dia, kita campurkan semua bahan roti. Macam yang cikgu ajar kamu masa buat dekat rumah baru-baru ni. Ingat tak? Kita campurkan tepung, yeast, margarin, air, garam, gula, telur semua dalam satu besen. Lepas tu cikgu suruh kamu uli. Ingat? Okey, ini adalah kaedah lurus. Kalau dalam gambar ni, dia campurkan semua. Tengok, dia campurkan semua tepung, yeast, bread improver, margarin, telur semua dalam ni. Lepas tu dia pukul. Sebab guna mesin. Dah pukul, dia keluarkan dough. Okey? Lepas dia keluarkan dough, dia buat bulat-bulat. Okey? Dibahagikan dan dicanai dalam bentuk bulat. Dia buat bulat-bulat besar. Lepas tu dough tu direhatkan. Bila dia dah buat bulat-bulat ni, dia rehatkan dough. Bila dia dah rehatkan dough akan mengembang. Okey, bila dough mengembang, ia sudah sedia untuk ditimbang kecil-kecil. Contoh satu biji 40 gram dan dibuat rounding. Okey, ingat lagi tak rounding tu macam mana? Okey. Rounding tu macam mana? Okey, kita tengok ni contoh rounding. Okey, tak faham dia cakap bahasa Inggeris pun tak apa. Dia bahagikan pada kecil-kecil. Dia ambil satu. Dan dia buat rounding. Okey. Dia, nampak? Ibu jari, dia tolak masuk dalam. Anak jari tu dia goyangkan.
Tengok, dia buat rounding kat tapak tangan dia je. So, dah jadi dah. Oh, jadi bulat elok dah. Dia kata dia nak tunjuk satu lagi. Dia kata ambil sikit tepung. Ambil sikit tepung supaya dia tidak melekat dekat tangan. Nampak dia tunjuk secara slow. Okey. Tolak dengan ibu jari masuk dalam. Pusing dengan jari yang lain. Nampak? C. Kedudukan tangan itu C. Okey, kalau kamu buat rounding dengan betul, sekejap je dia dah boleh jadi. Nampak tak? Nampak? Okey. Ada antara kamu yang dah pandai kan buat rounding? Cikgu tengok ada yang dah pandai. Okey. Yang tak pandai boleh ikut teknik yang tu cikgu nak tunjuk pun tak boleh. Sekarang kita dalam PKP, kita belajar online sahaja. Okey, itu adalah kaedah lurus. Ingat kaedah lurus. Yang pertama kaedah lurus. Yang kedua kaedah sponge. Sponge bahasa Inggeris. Span bahasa Melayu. Apa kaedah span ni? Okey. Kaedah span, kita campurkan gula, air dan yeast. Dulu mula-mula masa cikgu ajar kamu buat roti, masa cikgu tak arif lagi pasal roti. Masa tu yang ada Danish, siapa nama tu? Adib. Adib pun tak ada. Danish ada. Danish masa zaman-zaman Daniel, masa zaman-zaman Dayang semua kan. Cikgu ajar mereka buat roti dengan kaedah sponge. Yang mana mula-mula cikgu ambil gula, air dengan yeast. Kita bubuhkan dalam satu bekas. Bagi dia naik. Dalam 10 hingga 15 minit yeast tu dah naik. Air tu dah naik. Kalau dia naik macam ni, maksud dia yeast tu masih berfungsi aktif. Kalau kamu rendang yeast, gula dan air, tapi dia tak naik pun. Dia naik macam mana? Dia naik buih tau. Ni buih. Dia naik buih. Dia tak naik pun. Buih tak ada naik. Maksudnya yeast tu dah mati. Okey. Bila yeast dah mati, kalau kita buat roti juga, roti kita tak boleh naik. Okey. Jadi buang je yeast tu. Kalau dia tak naik, dia tak naik buih macam ni. Lepas ni, cikgu nak, sebab kamu ada lagi 1 kilo kan, tepung tu. Cikgu nak kamu buat roti guna kaedah sponge pula. Sebab hari tu kita dah guna kaedah lurus. Lepas ni kita guna kaedah sponge. Bagi gula, air dan yeast naik dahulu. Lepas tu, baru masukkan ni dalam tepung, telur, margarin apa semua-semua tu. Lepas tu baru uli. Okey. Bila dah uli, dah jadi dough. Kalau guna mixer, kita pukul sehingga menjadi dough. Bila dah jadi dough, kita keluarkan dia. Lepas tu, kita biarkan letak dalam bekas. Dalam besin. Lepas tu kita tutup. Kita biarkan dia naik. Naik macam ni lah, kembung. Okey? Bila dia dah naik kembung, kamu kena tumbuk. Tumbuk dough tu untuk buangkan angin. Tumbuk. Dia jadi dough balik. Dia jadi dough kecil macam ni. Lepas tu, kamu boleh potong-potong lah ikut saiz apa yang kamu nak buat. Jadi, kamu boleh bentukkan dough ikut jenis roti yang diperlukan. Kamu nak buat roti apa? Roti gula, roti sosis. Okey? Boleh? Okey. Ini aja 2 kaedah je yang kita belajar untuk hari ini. Yang pertama,
kaedah lurus. Masuk semua bahan, uli. Yang kedua, kaedah sponge. Kaedah sponge, kita masukkan yeast, gula dan air bagi dia mengelambung, menaik buih, baru tuang dalam tepung. Lepas tu dia dah tuang dalam tepung, dah siap, dah tuang, dah uli, bagi dia naik sampai jadi sponge. Nampak ni, sampai jadi sponge. Lepas tu, dah naik sampai jadi sponge, kita tumbuk tu untuk buang angin, ada angin. Okey, lepas tu baru bentukkan roti kita. Okey, itu je yang kita nak belajar hari ni. Okey, ingat ada dua kaedah, kaedah lurus dan kaedah sponge. Okey? Hari ni tak ada kerja sekolah. Tak ada latihan, kamu tengok cikgu punya video je. Okey, hari-hari ada latihan pun boring tak nak buat kan? Cikgu kamu mesti boring. Sebab cikgu tahu kadang-kadang ni semua orang tahu. Bukan kamu saja tahu. Semua orang dah terlalu penat dengan PDPR sebab lambakan kerja sekolah. Jadi, mulai hari ni cikgu tak mau bagi kerja sekolah. Baik tak cikgu? Okey, cikgu tak mau bagi kerja sekolah. Cikgu nak kamu dengar je video cikgu, kamu fahamkan. Bila cikgu kata ada amali roti, kamu boleh buat roti. Okey, itu saja kelas hari ini. Ada dua kaedah dalam penyediaan roti. Ada dua kaedah dalam penyediaan roti. Yang pertama kaedah lurus dan yang kedua kaedah sponge. Okey, terima kasih kepada yang menonton video cikgu sampai habis. Kita jumpa minggu depan. InsyaAllah kita akan buat roti dengan kaedah sponge. Okey, Assalamualaikum. Jaga diri semua. Yang tak ambil donat lagi boleh ambil donat kat kedai cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.